تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka menyabit oleh hukama akan 9 perkara, pertamanya kam. Jadi kita ulang sedikit Kita ulang sedikit pada permasalahan berkenaan tentang kita ambil muka surat 27 tu bawah sekali dan setengah. Kita ulang sekali lalu dah baca dah, tapi cuma ada yang tak apa nak faham sangat sebab hari tu kita di akhir kelas hari tu tak sempat nak hurai panjang. Tak sempat nak hurai panjang. Kemudian kita dah tinggal lama dah ni. Itu last kelas tu. Lebih kurang 2 minggu dah. Baik, kita muka surat 27 bawah sekali dan setengah atau masuk 28. Muka surat 28 lah. Dan setengah daripadanya daripada beberapa ketentuan bagi jauhar. Jadi kita ni duduk dalam perbahasan iaitu yang pertama makulat asyarah. Makulat yang pertama iaitu makulatul jauhar. Jadi kita masih lagi duduk dalam perbincangan makulatul jauhar. Jadi sebahagian daripada ketentuan ataupun sifat yang ketentuan bagi jauhar itu, dia kata bersamaan sekalian jauhar itu pada sifat nafsiyah. Ini kita dah bahas dulu. Maka sifat nafsiyah itu dikatakan seperti diri mausuf. Sifat yang seperti diri mausuf. Apa diri mausuf? Maksudnya sifat tu dia tak nyata, tak nyatalah oleh zat itu melainkan dengan sifat dia. Nak dipanggil sifat nafsiyah ni, kita kata tak nyatalah zat tu, diri zat tu melainkan dengan sifat. Contoh kita kata apa? Kita kata lembu. Lembu tu dipanggil zat. Lembu itu dipanggil zat. Maka sifat nafsiyah dia kena pada apa? Tak nyatalah zat tu melainkan dengan sifat dia. Apa sifat nafsiyah? Apa sifat bagi lembu? Jalan. Kita maklumlah. Itu ketentuan bagi sifat lembu. 4 kaki. Tangan tak ada. Contoh. Jadi gini.
Tak kena tu. Huraian kita tak kena ini. Dia kata, contoh kita kata ada lembu. Bukan kena. Ada lembu. Lembu tu lah dipanggil zat. Adapun sifat nafsiah tu kita kata ada lembu. Ada tu. Bukan kata kaki tu tak. Tak kena. Cara huraian tadi tak kena. Ada lembu. Maka ada tu dikatakan sifat nafsiah. Ada tu dikatakan sifat nafsiah. Lembu tu dipanggil zat. Soalan kata, tak nyatalah diri lembu tu melainkan dengan sifat tu apa? Ada tu lah. Bila sebut kata ada lembu, kena pada apa zat? Ada lembu kena pada diri lembu. Ada kereta, kena pada diri kereta. Maka bila sebut ada tu, itulah dipanggil sifat nafsiah. Maka dia kata bersamaan sekalian jauhar itu pada sifat nafsiah. Macam mana? Ni tengok, contohnya ada. Seperti mengambil lapang. Yakni ruangan kosong. Mengambil lapang ni kita tulislah sekira-kira diri jauhar. Jauhar ni kita maklum dah diri jauhar ni diri jauhar iaitu mengambil tempat ma mala'al faragh. Perkara yang memenuhi akar ruang. Jadi kita kata sekira-kira diri dia. Kita kata seperti mengambil lapang dengan sekira-kira diri jauhar tadi itu dan membawa diri. Apa maksud membawa diri? Dia tidak menumpang pada yang lain. Dia tidak menumpang pada perkara yang lain. Dia bawa diri dia. Macam kita lah. Diri kita ni tengok. Kita duduk kat sini, saya duduk kat sini. Maka saya duduk ni dengan kadar sekira-kira diri saya. Besar mana besar itulah saya mengambil ruang. Maka ada saya mengambil ruang tu dikatakan diri saya tu dikatakan jauhar pada sekira-kira sama tu pada sifat nafsiah. Apa sifat nafsiah? Iaitu ada. Ada lingkungan tu besar mana saya duduk, besar itulah saya berat. Saya mengambil lapang, mengambil kosong. Kosong tu dikatakan untuk kita masukkan jauhar. Ataupun zat itu nak duduk. Tengok kita, contoh kita kata sini. Ni pen. Betul kita letak sini. Maka pen ni, dia berhajat besar mana? Kadar ni, kadar apa? Kadar bentuk dia besar mana, kadar tu lah dia mengambil ruang. Nampak Zazal? Bukan kadar besar satu-satu kertas ni tak. Kadar besar mana pen ni? Besar tu lah dia mengambil ruang. Mengambil lapang. Mengambil lapang tu mengambil ruang ataupun mengambil kosong lah. Mengambil tempat kosong kita kata. Habis. Dan padan menerima arat-arat. Ni tengok. Apa padan? Dan patut menerima. Ini menerima jauhar. Dan patut ataupun boleh menerima jauhar itu akan arat-arat. Apa maksudnya? Yang ni arat-arat tu boleh menumpang pada jauhar tadi. Boleh menumpang. Apa maksudnya? Maksudnya tiap-tiap jauhar itu boleh menerima akan arat. Arat ni apa? Sifat. Nanti kita nak urai lagi arat lagi. Jadi bila kita tengok kita diri kita, manusia. Kita ni dia katakan jauhar. Asalnya jisim tapi dia tak mau bahas depan tu nanti ada kam dia masalah kam. Jadi bila diri kita ni dia boleh menerima sifat. Boleh menerima arat kita kata. Nanti kita bahaslah. Nanti saat kita nak bahas arat dengan sifat dia beza apa. Maka di sini kita kata dia tu boleh menerima arat apa? Kita kata bergerak. Tengok tangan saya bergerak. Bergerak tu dia panggil arat. Maka arat tu tak dapat tidak bergerak tu mestilah daripada tangan. Tengok warna kulit saya warna apa? Warna coklat. Maka coklat tu dia bukan ada dengan sendiri, melainkan dia menumpang pada zat.
Sebab tu dia kata padan patut menerima arad. Dan umpamanya umpama mengambil lapang. Dan umpamanya umpama mengambil lapang. Ini seperti contoh tersebut lah. Banyak lagi lah. Baik. Adapun arad itu, ini dia nak berurat lah. Ini kita tak faham pun ni. Adapun arad itu ialah perkara yang menumpang. Menumpang ni menumpang lah. Perkara yang menumpang di jauhar. Jauhar kita dah cerita dulu perkara yang mengambil lapang dan ruang. Ma mala'al faragha. Perkara yang menumpang di jauhar, menumpang tadi itu dengan jalan ada atau sabit reti. Ni tengok. Ni istilah makkulat ni. Baik. Apa maksud dia? Dia kata arad itu perkara yang menumpang di jauhar, itu kita faham. Tapi dengan jalan ada. Apa maksud jalan ada di sini? Iaitu dengan perkara yang wujudi. Dengan perkara yang wujudi. Lagu mana perkara yang wujudi? Contoh kita kata, seperti putih ada di kertas. Merah ada di lada. Kita beri contoh ni. Manis ada di gula. Masin ada di garam. Itu contoh tu. Maka manis, masin, duk menumpang. Manis menumpang di gula, masin menumpang di garam. Itu dikatakan arad. Itu dikatakan di atas jalan yang ada, di atas jalan yang wujudi. Benda yang wujudi, benda yang kita nampak dengan panca indera. Itu maksud dia. Atau sabit reti. Atau di atas jalan yang sabit, yang sungguh reti. Apa sabit reti ni? Sungguh. Apa sabit sungguh? Contoh kita kata, bergerak. Maka bergerak tu dia menumpang pada tangan. Sebab apa kita menumpang pada tangan? Sebab apa? Sebab bergerak tu dikatakan arad yang bahasa reti saja. Tengok, bergerak. Bergerak. Gerak tu yang difahami daripada akal. Perkara yang bahasa sungguh. Gerak tu yang perkara yang bahasa sungguh, perkara yang kita bahasa reti. Kita ingat reti lah. Yang kita faham daripada akal kita. Perkara yang kita reti daripada akal kita. Nampak ke? Ni tak ada payah. Baik. Ini dalam istilah ilmu makkulat, Ustaz Nuzul. Adapun istilah dalam ilmu tauhid, ni beza. Kalau ilmu makkulat, arad tu benda wujudi ke, benda amrul itibari ke, dia tak kira. Dia panggil arad. Tapi ketentuan tu pada makhluk lah. Ada pun sifat, ada pun dalam istilah ilmu tauhid, arad dengan sifat tu berbeza. Kalau makkulat, dia panggil arad, dia tak panggil sifat lah. Nisbah makhluk ni, kalau ilmu makkulat, dia panggil arad lah. Benda amrul itibari ke, benda wujudi ke, dia panggil arad semua. Kalau ilmu tauhid, istilah ilmu mutakallimin, ulama tauhid, dia kata sifat tu lain, arad tu lain. Arad tu kena kepada apa? Haji Zaman. Kalau dalam ilmu tauhid. Sifat, Ustaz. Sifat. Arad tu kena kepada kepada makhluk, Ustaz. Wujudi.
Wujudi sahaja. Dengar. Bila sebut dalam ilmu tauhid, ulama mutakallimin, arad itu tertentu kepada perkara yang wujudi sahaja. Jangan zaman arad itu tertentu kepada perkara yang wujudi sahaja. Contoh kita kata biru. Biru itu ada pada baju. Maka biru yang ada pada baju ni dikatakan dalam ulama tauhid, dia kata apa? Biru tu dikatakan arad. Sebab apa? Sebab biru itu ketentuannya kepada sifat yang wujudi. Apa sifat wujudi? Sifat yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Nampak ni jangan zaman. Itu panggil arad. Ada pun sifat dia umum. Dalam istilah ilmu tauhid, sifat tu boleh kita nisbah pada makhluk, boleh kita nisbah pada Tuhan. Contoh kita kata sifat Tuhan, boleh? Sebab tu dia umum daripada sifat lagi daripada arad. Tanuzul kalau dalam istilah ilmu tauhid. Kalau kita kata sifat, ada pun sifat kepada makhluk, itu dia ditentukan kepada perkara yang amrun i'tibari. Tanuzul. Dia panggil perkara yang difaham dengan akal. Dia panggil sifat amrun i'tibariyun. Setengah kita kata al-umuru al-i'tibariyatu. Tengok, kita kata bergerak bulat. Muka ustaz bulat. Baik, bulat tu nak panggil sifat ke nak panggil arad? Nak panggil apa Ustaz? Sifat. Nak panggil sifat. Sebab apa? Bulat itu difahami daripada akal. Diri bulat tu bukan ada. Maka istilah dalam ilmu ulama mutakallimin, ulama tauhid, dia kata bulat tu dipanggil sifat, tidak panggil arad. Arad itu hanya tertentu kepada perkara yang wujudi sahaja. Adapun sifat bagi makhluk tu hanya tertentu kepada perkara yang amru i'tibari. Adapun nisbah Tuhan, tak boleh kita kata arad, semuanya sifat. Tak kira lah benda tu benda wujudi ataupun amru i'tibari. Nampak tak? Tu kena tulis tu. Kadang-kadang berbelit-belit kita. Nisbah Tuhan tak boleh kata arad. Baik, saya ulang balik sekali lalu, tengok. Baik, dia kata arad. Dalam ilmu tauhid, ni ilmu tauhid dulu, tulis dulu jadi siap. Ada kau zaman. Perhati Dalam ilmu tauhid, istilah ulama tauhid, ulama mutakallimin, dia kata apa? Ulama mutakallimin, kalau dikatakan sifat tu umum. Kalau nisbah Tuhan sama ada benda wujudi ke, benda amru i'tibari ke, sifat tu wujudi ke, amru i'tibari ke, nisbah pada Tuhan kita kata sifat semua. Tulis satu sifat semua. Satu. Ada pun nisbah makhluk dalam ilmu tauhid tadi, masih tauhid lagi dalam ulama tauhid, dalam ilmu tauhid, kena ingat sifat itu tertentu kepada perkara yang difahami dengan akal, dipanggil amrun i'tibari. Perkara yang kita faham dengan akal. Nampak lagi itu dikatakan sifat, nisbah makhluk. Ada pun arad, nisbah makhluk pada ulama tauhid, itu tertentu kepada perkara yang wujudi sahaja.
Sebab ni jelas Okey, habis itu. Baik, ilmu makkulat pula. Dalam ilmu makkulat, dia tak panggil istilah sifat, Ustaz. Sebab dia ilmu makkulat ni, dia ilmu bagi orang hukama. Orang yang bijak pandai daripada falsafah. Dia ilmu makkulat ni, dia ni bukan orang Islam duk buat ni. Sebab tu dia tak percaya masalah Tuhan, Ustaz Nuzul. Sebab yang buat ni orang falsafah Yunani. Orang kafir duk buat ilmu ni. Tapi apa pasal kita belajar, Ustaz? Kita belajar tu kerana nak mengenal makhluk. Tapi walaupun dia buat tu, tapi dia walaupun kita kata orang falsafah buat, dia orang ketua falsafah ni apa dia? Iaitu Ibn Sina. Dia memang pada asalnya kita maklumlah dia tu dia katakan sebelum dia masuk Islam tu dia lah pelopor ketua falsafah ni, Ibn Sina, orang ahli mikir. Orang Ibn Sina ni panggil ahli saintis. Orang panggil ahli mikir. Kalau kita dulu panggil ahli fikir. Untuk mikir dia banyak saintis lah kita panggil. Sebab tu kitab-kitab ni dia tak lari dari fizik apa semua ni. Kita belajar ni, makkulat ni. Baik. Maka ada pun dalam ilmu makkulat, apabila sebut arad, Haji Qazaman, apabila sebut arad, bila sebut kata arad, itu tertentu kepada makhluk sahaja, sama ada benda tu benda wujudi ataupun amrun i'tibari. Ingat tak Ustaz Azul? Dalam ilmu makkulat, saya ulang balik. Bila sebut arad, dia umum. Masuk benda wujudi, masuk amrun i'tibari. Cumanya istilah kita sekarang ni, kita jangan salahkan Tok Guru dah. Dia bukan kata tak halusidak, dia nak cerita pada orang awam, dia kata bila sebut kata makhluk ni, dia kata arad. Apa maksudnya? Dia kata bergerak, dia panggil arad. Maka itu kita faham kata itu dinisbah kepada ilmu makkulat. Nampak ilmu makkulat. Ada pun kalau ilmu tauhid, arad hanya benda-benda wujudi saja. Kalau kita halusi. Tapi kalau kita nak pukul rata, nisbah makhluk ni kita panggil sifat tu panggil arad semua. Boleh? Tapi di atas jalan bermudah-mudah. Nampak tu Kalau di atas jalan detail, walhal arad itu dalam ilmu tauhid hanya benda wujudi saja. Cuma kita istilah guna sekarang ni, Ustaz, ada orang tu kata, Ustaz, dia kata bergerak tu panggil arad juga. Dia tak bagi sifat. Kita tanggung kata itu berlaku di atas jalan ilmu makkulat. Walaupun dia tak tahu ilmu makkulat tu apa. Baik, habis itu. Itu untuk orang awam lah, kita tak perlu detailkan lah. Tapi kalau kita belajar ni, kena detail lah. Okay, habis itu. Nampak lagi Haji Kamal Zaman? Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Maka menyata oleh hukama. Hukama ni orang yang bijak pandai. Menyata tadi tu akan 9 perkara. Jadi, kita maklum makkulat tu 10. Maka 9 perkara ni dia katakan arad. Nampak tuan-tuan? Benda yang arad, tak kira lah benda wujudi ke, benda amru itibari ke, dikatakan arad, istilah ilmu makkulat. Tu kita pegang ni, sebab kita ngaji ilmu makkulat ni bukan ilmu tauhid. Tapi dia kena tahu hal ni, kalau tahu yang ni, mudah tauhid. Tauhid tu rasa mudah. Maka menyata oleh hukama akan 9 perkara. Jadi 9 perkara tu dipanggil arad semua tu. Arad semua tuan-tuan semua tu arad. Mana 9 perkara?
Ni nak bahas. Pertamanya kam. Kam. Ni ada dobit daripada Tok Guru Haji Saleh dulu. Nak dobit boleh Ustaz. Kam. Asal kalimah kam ini, tulis itu. Siapa nak tulis-tulislah. Dia nak cerita bahasa Arab sikit. Asal kalimah kam ini ialah isim istifham. Asal kalimah kam ini dipanggil isim istifham. Tetapi sekarang ini, dobit situ kalau nak tulis. Asal kalimah kam ini dipanggil isim istifham. Tetapi sekarang ini sudah dijadikan alamiah. Sudah dijadikan alamiah. Iaitu isim alam. Isim alam. Buat bracket, isim alam. Isim alam bagi miqdar atau adat. Isim alam bagi miqdar atau adat. Apa miqdar? Miqdar ni lah. Kalau miqdar dipanggil kamun muttasil. Kalau adat dipanggil kamun munfasil. Tulis siap tak dulu. Nanti akan datang ni bahan ni payah sikit ni. Kam ni payah sikit ni. Miqdar tu dipanggil kamun muttasil. Ni siapa belajar. Siapa tak pernah dengar kam muttasil, kam munfasil, agak berat sikit lah. Sebab kita dah bagi tahu ilmu makulat ni, dia kalau nak belajar ilmu makulat, dia kena faham, dia kena tahu juga istilah dalam ilmu tauhid. Saya nak tanya Mas Muhammad, kam muttasil dengan kam munfasil ni dalam ilmu tauhid ni duduk dalam sifat mana Nanti saya nak tanya Mas Muhammad. Saya nak tanya Haji Khairuddin. Haji Khairuddin. Lupa Ustaz. Wahdaniyat Ustaz. Sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat. Bila dengar kata kam muttasil dengan kam munfasil, kita terus hati kita menuju pada wahdaniyat. Maksudnya benda tu ternafi. Ternafi kam muttasil, ternafi kam muttasil. Ternafi kam muttasil, ternafi kam munfasil. Jadi bukan kita nak bahas bab tauhid tu dah. Tapi nak bagi faham dulu. Kam muttasil tu dia kata dia bahas. Dalam sifat wahdaniyat. Tapi itu bukan nak bahas sifat wahdaniyat Cuma nak cerita kata benda tu ada juga. Lepas tu kita kata ilmu makulat ni ilmu cabangan daripada ilmu tauhid. Tengok. Itu dia katakan asal kalimah kam ini ialah isim istifham. Isim istifham ni apa? Kata nama pertanyaan. Haji Zaman. Kalau orang belajar bahasa Arab, kam ni dipanggil kata nama pertanyaan, isim istifham. Tetapi sekarang ini sudah dijadikan alamiah. Isim alam. Isim alam ni apa? Kata nama khusus. Dijadikan nama alamiah. Macam inilah Ustaz Nuzul. Ini contoh. Zaidun. Asal Zaidun tu Ustaz Nuzul, dia bertambah kan? Tambah. Jadi bila kita letakkan nama seseorang tu Zaidun, dia panggil isim alamiah. Nama tu khusus nama dia Zaid. Bukan tempat Zaid. Bertambah. Bukan nak tu. Nampak tak? Begitu juga kalau kam ni asalnya dia tu pertanyaan. Berapa? Tapi bila kita dah jadikan isim alamiah, dah jadikan khusus, maka itu khusus tu bagi miqdar. Miqdar ni kita ukuran. Dia miqdar ni gini Ustaz. Miqdar dia umum.
Sejengkal kita panggil miqdar. Sedepa, se, sejengkal kita panggil miqdar. Sehasta kita panggil miqdar. Miqdar ni ukuran, kita panggil ukuran. Ukuran. Sehasta kita panggil miqdar. Sedepa kita panggil miqdar. Nampak? Tu dia. Dan ataupun adat tu apa? Bilangan. Kena datang tembaklah bilangan. 1, 2, 3, 4. Bilangan beras. Itu panggil kamun fasil. Beras yang ada di dalam guni. Banyak beras tu. Bilangan tu panggil adat, tapi adat tu adat yang bercerai. Boleh dibilang. Itu yang sekam Baik tengok. Intaha Tok Guru Ayu Saleh tu. Itu daripada Norbitan daripada Tok Saleh. Kata dia kam, tengok dalam tak, tengok kitab. Tadi dah bagi dobit. Katanya pertamanya kam. Nama kam itu iaitu apa dia kam? Barang yang terima bahagi dengan cara diri. Barang yang terima bahagi. Bila sebut kata yang terima bahagi, dia kalau terima bahagi dengan cara diri. Apa maksud terima bahagi? Dobit situ. Maksud kata terima bahagi itu terbahagi kepada dua. Tak maaf. Terima bahagi itu terbahagi kepada dua. Terima bahagi itu terbahagi kepada dua. Tulis. Pertama, terima bahagi dengan jalan sungguh. Bukan sungguh kita cakap terima bahagi dengan jalan realiti. Dia kalau ngaji dulu dia terjemah ini. Salah tu. Terima bahagi dengan jalan semoti. Tu. Waktu dobit dulu. Ambil dobit dulu lagi saya mudah. Nanti tukar marah tu guru Ada pandai nak cakap apa? Realiti lah. Itu nak syarah tak apa. Terima bahagi dengan jalan semoti. Itu yang pertama. Yang kedua, terima bahagi dengan jalan perasan. Terima bahagi dengan jalan perasan. Tengok. Ni nak urai. Lagi nak urai. Ni gini. Ni nampak pen ni. Maka pen ni, dia kata yang pertama, bila sebut terima bahagi ni, kam ni, terima bahagi ni dah ada dua bahasa. Yang pertama dia kata terima bahagi dengan jalan semoti. Apa semoti? Maksud semoti ni, realiti kita boleh belah. Ni nampak Azad. Ni tengok. Nampak ni. Kita boleh potong. Kita nampak. Kita boleh potong 1, 2, 3, 4, 5. Boleh terima bahagi. 1, itu bagi semoti. Maksudnya realiti kita boleh nampak. Boleh potong betul. Kalau nak potong, kalau potong. Yang kedua, terima bahagi dengan jalan perasan. Apa perasan? Dalam akal kita. Kita nampak pen ni Ustaz Dalam dekat pen ni boleh bagi 4 ke 5 Kalau aku potong 3 pun boleh. Nampak tak? Tapi perasan tu dalam fikiran kita, bukan kita potong sungguh. Ustaz bukan kita potong sungguh je zaman. Cuma kita perasan dalam hati kita, pen ni boleh bagi berapa ni 1, 2, agak-agak dalam fikiran kita. Itu dia panggil terima bahagi dengan jalan perasan.
Tapi kalau terima bahagi dengan jalan semoti, kita bagi sungguh. Ambil pisau, potong. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis dia siap. Buat lukis. Kan? Tengok hmm. Hmm. Buat pen ke? Buat kek pun boleh. Nanti Zat. Elan lah dah ni. Buat kek. Contohlah kek kan. Ha. Jadi, yang pertamanya, kalau kita kata di atas jalan semati tu, di atas jalan sungguh, kita potong sungguh. Sanuzul. 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong. Potong. Contoh potong. Ambil kek ni potong terus. Tetapi, ni dia panggil di atas jalan realiti, kita nak potong betul. Kalau di atas jalan perasaan, macam ni. Kita buat bulat. Buat bulat. Tapi tak buat potong pun. Cuma kita anggarkan, kita andaikan dalam fikiran kita, bulat ni boleh bagi berapa? Kita bercakap, orang kita bercakap bahagi. Bagi 3 boleh ke tak? Boleh. Tapi tak bagi lagi, Ustaz Nuzul tak bagi lagi. Cuma anggaran dalam fikiran tu boleh. Itu yang maksud dia kata, itu maksud kata terima bahagi. Nampak Ustaz? Itu dia bagi maksud dia, terima bahagi. Ayat Galaman. Dah habis itu. Tu dia. Tu nampak tu. Kita buat pen pun boleh. Pen, kita potong je siap. Kalau pen tak potong tu, maksudnya kita anggar fikiran kita je. Anggar dah. Agak-agak. Pen ni boleh bagi berapa. Tu dia. Baik habis itu. Iaitu barang yang terima bahagi dengan cara diri. Dia kata dengan cara diri ni, tulis. Apa maksud kata bahagi dengan cara diri? Yakni bukan dengan jalan menumpang. Yakni bukan dengan jalan menumpang kepada benda yang lain. Yakni bukan dengan jalan menumpang kepada benda yang lain. Maksudnya dia ada kam tu dengan sendiri dia. Bukan dengan sebab dia numpang pada benda yang lain. Tengok. Lepas tu tengok contoh nampak tak? Kita bahas ni dulu. Baik. Dia ni kam ni, Ustaz Azul kam ni. Yang saya ada dobit dengan Tok Gusalai, dia kata ni, tulis sini. Kam. Diri kam sendiri itu, tulis. Diri kam sendiri itu pada mazhab kita ahli sunnah, diri kam sendiri itu pada mazhab kita ahli sunnah, diri kam sendiri itu pada mazhab kita ahli sunnah amrun i'tibariyun sahaja. Amrun i'tibariyun sahaja. Adapun di sisi hukama itu, boleh tambah sikit lagi. Adapun di sisi hukama itu benda yang wujudi. Ni payah ni. Adapun di sisi hukama ni orang bijak pandai lah, orang falsafah tu. Adapun di sisi hukama itu dikatakan benda yang wujudi. Tengok ni pelik ni. Kita ahli sunnah ni,
Lepas tu kita kata kitab ni dia payah, bukan kitab payah ilmu makulat ni payah sikit aja dengan zaman, tapi dah nak mengaji juga. Kita mengaji lah, tahu kata langit tinggi rendah, apa tahu kata mengaji makulat ni. Dia bahasa dia kalau tahu tinggi rendah langit, try mengaji makulat. Kalau ada kata saya ni otak cerdik semua, tak apa, silakan mengaji ilmu makulat. Mak ni bukan falak lagi ni, makulat ni. Yang nak cerita ni. Dia kam ni, kam ni kalau dalam istilah dalam ahli sunnah kita ni, zaman dikatakan amrul i'tibari. Bila sebut amrul i'tibari, kita faham siap-siap. Apa yang kita faham? Kita faham kata diri kam tu hanya kita boleh faham dengan akal je. Contoh tadi kam, kita kata bilang apa, bahagi tadi kan. Kan kam ni bilangan bahagi. Baik, kita bahagi tu, buat kek tadi tu. Kita buat bulat tadi tu, kita bahagi tadi tu. Baik, diri bahagi tu ada ke tak ada? Kalau istilah dalam ilmu makulat, dia kata benda apa? Dia kata benda tu amrul i'tibari, faham dengan akal saja. Tetapi kalau istilah dalam hukama ahli falsafah ni, dia kata benda tu wujudi, nampak bilangan tu. Dia kata nampak. Dia kata nampak benda tu. Benda wujudi nampak. Padahal kita ahli sunnah tak nampak benda tu, faham dengan akal lah. Belah-belah. Nampak ke tangan, bukan nampak ke belah bahagi tu, Sanuzul. Kan kita belah kek tadi kan. Tengok saya buat macam ni. Buat sekali lagi ni. Ni. Kan kita kata tadi kek. Kita buat pen lah. Jadi kita nak belah ni. Duk bilah tu, kam tu. Itu duk bahagi tu. Bahagi tu, kita tak nampak bahagi ni lah. Benda ni kita tak nampak ni. Tapi kata yang ulama falsafah kita nampak tu, ada. Kita ni dalam ahli sunnah, bukan nampak betul-betul tak, faham dengan akal saja. Ni nampak gaya ni, kita boleh kias lah kan jika zaman. Kias apa ni? Kalau orang tanya, gerak tu nampak ke tak? Kalau orang tanya. Gerak tu nampak ke tak? Lepas tu, Ustaz Zul orang kata, gerak tu nampak. Ni ahli falsafah ni. Apa? Bergerak nampak, jalan nampak. Kita pun cakap, orang ni ahli falsafah banyak Ustaz kat dunia ni Ustaz. Sagi aja kau zaman jumpa orang falsafah banyak. Bukan orang falsafah, orang pemikiran ahli falsafah tu banyak lagi. Terus tanya kat orang, aja zaman, kamu gerak nampak, bulat nampak tak? Nampak bulat. Sah kata orang falsafah. Siapa? Orang falsafah dia kata benda tu benda wujudi. Benda wujudi benda tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Allah, ni panjang sikit. Ni kam ni banyak, perbahasan kam ni panjang. Tengok lagi. Tengok contoh. Seperti kita silarkan. Ni bahasa orang tani tu silar. Silar tu bahasa orang tani tu. Seperti kita silarkan benda yang boleh dibahagi dua, atau silar benda yang 2 hingga ke atas. Apa silar? Seperti kita fikirkan, kita gambarkan, itu silar. Orang tadi bagi silar. Kalau kita bagi cakap fikir dalam akal kan, musila dekat akal. Pasal kita fikir. Seperti kita fikirkan. Kitab Rumi tulis apa tu? Ustaz Nuzul, kalau dia terjemah sila tu terjemah apa? Bayangkan. Fikir juga. Fikir. Bayangkan. Apa? Sama apa?
Bayangkan, khayalkan. Bayangkan pun boleh. Bayangkan pun boleh. Gambarkan pun boleh. Tak ada masalah boleh. Seperti kita silarkan. Yang kita fikirkan benda yang boleh dibahagi. Benda yang boleh dibahagi dua. Kita dah fikir tadi, Ustaz Azul. Pen tadi tu, boleh bagi dua ni. Kita anggarkan. Kita bayangkan. Tapi bukan bahagi sungguh, Ustaz Azul. Satu. Atau silar, atau fikir benda yang dua hingga ke atas. Kita fikir benda tu dua ataupun banyak. Nak bagi dua ke tiga ke, nak bagi empat ke, bagi lima. Tu dia. Tengok. Itu contoh tadi itulah. Dia kata terima bahagi tadi tu. Seperti tadi tu dia nak contoh bagi terima barang yang terima bahagi tu. Seperti bagi dua ataupun tiga ke atas. Kira lah. Maka makna bahagi itu ialah fardu satu perkara lain daripada satu perkara. Siap tu dah. Ni tengok ni. Ini payah. Maka makna bahagi. Nak cerita bahagi tu apa bahagi tu? Kita Ustaz Zul tak ada orang cakap dah Ustaz. Ustaz Zul. Awak tolong bahagi. Bahagi macam mana? Apa bahagi Takkan awak tak tahu bahagi? Ni bahagi. Dan saya tak tahu bahagi. Payah ni. Makna bahagi tu apa? Ialah fardu satu perkara lain daripada satu perkara. Siap kan dah? Fardu ni apa? Kita andaian. Takdir. Fardu takdir. Betul. Fardu tu panggil takdir ataupun kita andaikan. Satu perkara lain daripada satu perkara. Ni nak tulis. Nak lukis sekejap. Dia benda ni kena lukis ni. Haji Ghazamah kata, macam ni lah ngaji mak kulat ni. Rasa nak terbang ni. Dia tengok lagu ni rupanya. Sekejap. Nampak ni tak Jadi kita buat pen tadi. Buat pen lah mudah Okey. Jadi dia kata tengok. Kita andaikan. Bagi mana kita andaikan satu perkara. Kita fardu satu perkara. Okey. Kita buat satu ni. Belah. Satu perkara lain daripada satu perkara. Apa dia? Yang ni lain. Yang ni lain. Kita dah bahagi dua ni. Yang belah kanan saya ni. Ni. Ini satu perkara lain. Ini satu perkara yang lain. Kita kata bahagi. Nampak ni terima bahagi ni. Nampak ni. Dia garisan. Maka dikatakan bahagi tu ini perkara yang lain, ini perkara yang lain. Benda berasingan. Dia tak sama. Bila kita dah pecahkan, dia jadi macam ni. Jadi ini lain, ini lain. Nampak tak? Nak ngaji mak kita ngaji sains balik dapat jawabnya juga zaman Ngaji sains balik ni rasanya. Mengimbau kenangan pada waktu sekolah dengar. Tengok ni. Jadi ni lain, tengok dia kata. Kita ada fardu satu perkara. Andaikan satu perkara ini. Ni satu perkara. Ni, tangkap. Kita dekat ini mula-mula. Ni nombor satu. Lain daripada satu perkara. Apa? Ini nombor dua ni. Lain daripada satu perkara. Tu. Lain daripada satu perkara. Habis itu. Misalnya. Ni depan tu ada dah. Tengok contoh. Misalnya.
Misalnya macam mana? Misalnya seperti kita silar benda yang sejengkal panjangnya. Sejengkal besar ni. Tapi ni sejengkal ni dalam istilah dalam kalau ayat D ni bukan sejengkal, nak bagi payah kan. Tengok dia kata. Maka kita fardu 15 jari. Sejengkal mana dapat 15 jari Ustaz Zul? Tulis itu. Sejengkal di sini dengan mana? Sedepa. Tulis sedepa. Ni sedepa ni lah. Ingat sedepa ni kan? Apa kena buat tangan tak nak? Sekejap. Okey, sedepa ni, selalu kan? 15. Ini ada. 1, 2. Tengok ni. Saya buat ni. Payah juga ni Okey. Ya sedepa tu panjang tu. Kita kerat tangan hari ni. Kerat tangan. Biasa kau ikutkan. Tak jadi tangan ni. Tak sih, sedepa tu dua-dua belah tangan Ustaz. Sedepa dua-dua belah tangan kan. Dah. Sedepa daripada petung tangan ni sampai ke ujung jari. Bukan dua-dua tangan. Sedepa. Hasta ke Ustaz? Hasta daripada ujung jari sampai ke siku. Itu hasta. Satu hasta daripada ujung jari ke siku. Maka dia kira kata 15 jari. 15. Tengok 15 jari. Jadi kita tangan ada 5 kan? 1. Jari ada 5. 2, 3. Ini 5 jari. Ini 5 jari. Ini 5 jari. Itu bagi sedepa. Kalau sedepa macam ni panjang itu. Panjang sangat. Itu bukan sedepa. Sedepa ni satu tangan tu je. Sedepa. Kalau satu hasta daripada ujung jari sampai ke siku. Maka 1, 2, 3. Yang ni dipanggilkan, kita kata sedepa. Panjang ni. Ini sedepa lah. Jadi 5 jari nombor 1 sini. 2, 3. Siapa pandai lukis? Lukis elok lah. Jadi dia katakan fardu 15 jari umpamanya. Umpamanya. Ni bukan sedepa Ustaz. Kalau sedepa Melayu dua tangan. Ni bukan sedepa ni. Ni mungkin sedepa kot istilah orang petani kot. Ni selengan ni. Ya betul lah. So Melayu panggil selengan. Dia istilah dia. Tapi dia tulis kitab sejengkal. Kitab rugi tulis apa tu Ustaz Zul? Sama juga dia tulis sejengkal. Tapi dia bukan sejengkal. Selengan. Sejengkal istilah dia tu. Istilah air skam tu. Dia sebab 15 jenis Ni kan panjang kita ni kan. Alamak saya punya ni payah. Ustaz, maknanya dari bahu hingga ke hujung jari. Tu sedepa. Okey, faham. Daripada bahu sampai hujung jari, betul? Selengan lah daripada bahu sampai hujung jari dia. Ni Ni. Ni nampak tak ni? Ni. Pakai ni 5. Dan ni 5. 5. Dia gitu. Kalau kita kata sedepa banyak ni, ni banyak. Ni 2 ni buka ni, panjang sangat tu. Tu bukan sedepa. Sedepa yang ni. Baik. Dia fardu, dia kata, maka kita fardu, kita andaikan 15 jari umpamanya. Dan seperti secupak, kita fardu 2 leng. Kitab tu ke mana Ustaz dulu? Tulis apa tu? Leng. Itu Ustaz sukatan beras 2 leng satu cupak.
2 link 1 cupak betul. Ha. 2 link Ya, 2 ya. link Zaman 1 dulu cupak. pun macam tu, ya. 2 link ni bahasa kita pakai 2 link juga. Macam mana? Bahasa Kelantan dululah. Oh, sama lah Dulu, tadi dulu. 2 link. Dulu 2 pakai link ni link. 1 cupak. 2 link 1 cupak. Tengok. Tu dia. Dan adalah juga dipakai akan dibahagi itu dengan makna becek dan asing. Nanti tersambung lagi ni. Panjang ni. Dia apa masalah kam ni panjang. Panjang. Dia kata panjang tak panjang tu dia sampai pusat sebelah tu. Panjang. Satu payah, satu panjang, satu payah pula. Panjang serta payah. Dia makhluk kam ni sebab dia kena faham sungguh-sungguh. Sebab kita kalau nak faham ni mudah kita dalam bab tauhid. Dalam kitab apa? Dalam bab sifat wadaniyat ni. Faham yang ni senang. Habis itu. Wallahu a'lam. Kalau tanda situ nanti sambung. Nanti minggu depan tu nanti ada buat tambahan untuk kitab makulat ni, kita buat Khamis pagi lah. Kita buat Khamis pagi juga. Pukul 7.30 sampai pukul 8 suku. Ataupun 8.20. Sebelum masuk ke dalam beli hari Khamis. Kita buat Khamis Jumaat. Sebab ada permintaan tu buat 2 kali kan. InsyaAllah kita buat nanti sekali lagi. Ustaz Zul Ustaz Zul korbankan dia punya kitab Nahu tu, nanti dia alihkan pergi ke hari Rabu pula. Habis itu. Wallahu a'lam. Faham lagi Haji Kazaman? Haji? Faham Ustaz, insyaAllah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.